Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita sambungan matematik aliran kemahiran tingkatan 5. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka loceng di tepi ya. Jadi buka buku teks muka surat 150. Kita hari ini tengok soalan 5 dan 6 kan. Soalan 5. Puan Asma membuka sebuah kedai farmasi. Pada awal tahun, beliau telah membayar RM4,000 bagi memberi pelitup muka sebagai simpanan stok di kedai dia. Pada akhir tahun, Puan Asma memperoleh RM4,800 hasil daripada jualan kesemua pelitup muka. A. Hitung nilai bulanan pelaburan Puan Asma. Okay? Jadi soalan minta nilai bulanan pelaburan. Jadi nilai bulanan pelaburan ini rujuk kepada ROI ya. Jadi masih ingat rumus bagi ROI. Rumus bagi ROI adalah sama dengan jumlah bulanan bahagi dengan nilai pelaburan awal. Lepas itu taruh dengan 100%. Jadi apa maksudnya jumlah bulanan di sini? Jumlah bulanan di sini adalah keuntungan yang dia dapat. Jadi jumlah bulanan di sini adalah sama dengan harga jualan dia tolak dengan harga belian dia. Betul? Jadi adalah sama dengan keuntungan yang dia dapat lah. Maksudnya sini kamu tulis RM4,800 tolak dengan RM4,000 ya. Harga jualan tolak dengan harga belian. Jadi jawapan yang kamu dapat di sini ialah harga keuntungan yang dia dapat lah. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 4,800 tolak dengan 4,000 ya. Jadi jawapan ialah RM800. Maksudnya dia mendapat jumlah pelanggan ialah RM800 ya. Jadi apakah nilai pelaburan awal di sini? Okey, nilai pelaburan awal di sini maksud dia ialah nilai yang dia melabur pada awal tahun. Maksudnya adalah sama dengan RM4,000. Betul? Jadi harga bulanan sudah ada iaitu RM800. Dan nilai pelaburan awal pun sudah ada iaitu RM4,000. Jadi maksudnya kamu boleh ganti masuk ke dalam rumus ini. Jadi kamu boleh cari nilai ROI dia lah. Jadi ROI adalah sama dengan jumlah bulanan iaitu 800. Bahagi dengan nilai pelaburan awal iaitu RM4,000 taruh dengan 100%. Jadi kamu boleh tekan kalkulator cari jawapan ini ya. Jadi pecahan 800 bahagi dengan 4,000 lepas itu taruh dengan 100% ya. Jadi jawapan ialah 20%. Jadi sini kamu tulis jawapan 20%. Ingat unit mesti ada peratus ya. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan 5A. Jadi seterusnya kita tengok soalan 5B ya. Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi bulanan pelaburan Puan Asma dan kesan dia. Jadi kamu boleh perhatikan bahan yang dia jual ialah pelitup muka, betul? Kalau kamu tengok pelitup muka, jadi apa yang kamu dapat berhubungkan ialah kesihatan rakyat. Contoh kes COVID-19 meningkat. Kalau kes COVID-19 meningkat, maksudnya banyak orang akan membeli pelitup muka dan ini akan menyebabkan harga pelitup muka menaik. Kalau harga pelitup muka naik, maksudnya Puan Asma akan untung lebih banyak, betul? Jadi dia akan membawa bulanan pelaburan lebih tinggi lah kepada Puan Asma. Jadi kamu boleh tulis jawapan macam ini. Jadi faktor ialah situasi kesihatan rakyat negara. Maksudnya bukan saja berlaku di Malaysia lah, mungkin negara-negara lain pun menghadapi situasi ini. Jadi kamu boleh beri satu contoh lah. Kes COVID-19 meningkat dan banyak orang akan beli pelitup muka. Jadi akan menyebabkan harga pelitup muka naik. Dan kesan dia ialah akan meningkatkan bulanan pelaburan Puan Asma. Kamu pun boleh beri contoh yang sebalik. Contoh, kamu boleh cakap kes COVID-19 menurun dan kurang orang beli pelitup muka dan harga pelitup muka turun. Dan kesannya akan menyebabkan bulanan pelaburan Puan Asma menurun. Kamu boleh beri contoh yang berbalik lah. Jadi ini ialah jawapan yang kamu dapat tulis untuk soalan 5B. Seterusnya kita tengok soalan 6. Cik Vivian telah membuat pinjaman peribadi berjumlah RM40,000 daripada sebuah bank. Tempoh pinjaman adalah selama 5 tahun dengan kadar faedah sama rata. Jadi kata kunci yang sangat penting. Kadar faedah sama rata sebanyak 7% setahun. A. Hitung jumlah bayaran balik pinjaman. Jadi masih ingat rumus yang kamu kena pakai untuk kadar faedah sama rata. Okey, rumus bagi kadar faedah sama rata ialah A sama dengan P tambah dengan PRT. Dan A di sini rujuk kepada jumlah bayaran balik pinjaman lah. Maksudnya ini yang soalan yang nak kamu cari ya. Maksudnya ini rujuk kepada A. Dan P di sini maksudnya prinsipal pinjaman. Dan R di sini maksudnya kadar faedah setahun.
Dan T ialah tempoh masa yang kamu pinjam lah dalam unit tahun. Jadi kamu boleh tengok balik lagi soalan. Jadi apakah maklumat yang diberi oleh soalan. Jadi dia cakap pinjaman RM40,000. Maksudnya ini boleh rujuk kepada maklumat bagi P. Tempoh pinjaman adalah selama 5 tahun. Maksudnya ini ialah maklumat untuk T. Dan kadar faedah ialah sebanyak 7% setahun. Jadi ini ialah maklumat bagi A. Jadi kamu boleh ganti ya semua maklumat dalam rumus ini untuk mencari A lah yang diminta oleh soalan. Jadi A adalah sama dengan P. P ialah 40,000 lah. Jadi kamu boleh ganti masuk. Tambah lagi P lagi jadi 40,000. A ialah kadar faedah 7%. Kamu boleh tulis 0,07. Tambah lagi T maksudnya tempoh pinjaman yaitu 5. Jadi kamu boleh tekan kalkulator semua. Jadi untuk mencari jawapan lah. 40,000 tambah lagi kurungan 40,000 tambah lagi kadar faedah yaitu 0,07 tambah lagi tempoh tahun yaitu 5 tutup kurungan. Jadi jawapan ialah 54,000 Jadi kamu sini jawapan boleh tulis RM 54,000. Jadi ini ialah jawapan untuk soalan A lah. Seterusnya kita tengok soalan B ya. Berapakah bayaran insurans bulanan yang perlu dibayar oleh Cik Vivian? Jadi maksudnya 1 bulan dia kena bayar berapa ringgit Jadi kamu sudah tahu dia pinjam berapa lama? 5 tahun. Jadi 5 tahun adalah sama dengan berapa bulan? Kamu kena kira keluar lah. Jadi kamu tulis 5 tahun taruh dengan 12 Kenapa taruh dengan 12? Sebab setahun ada 12 bulan, betul? Jadi kamu boleh tekan kalkulator 5 taruh dengan 12. Jadi jawapan ialah 60 Jadi kamu sini tulis 60 bulan Maksudnya Cik Vivian ini kena buat bayaran selama 60 bulan Jadi jumlah bayaran dia ialah RM54,000, betul? Kamu bahagi dengan 60 bulan. Jadi jawapan yang tinggal ialah jumlah yang dia kena bayar bagi setiap bulan Jadi kamu boleh tulis bayaran insurans bulanan adalah sama dengan RM54,000 bahagi dengan 60 Jadi tekan kalkulator 54,000 bahagi dengan 60. Jadi jawapan ialah RM900 Di sini kamu tulis RM 900 ringgit. Maksudnya setiap bulan dia kena bayar 900 ringgit sahajalah selama 60 bulan iaitu 5 tahun. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan 6B. Sekiranya Cik Vivian ditawarkan kadar faedah atas paki. Jadi sekarang ialah kadar faedah atas paki Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Cik Vivian bagi 3 bulan pertama. Jadi ingat kadar faedah atas paki tak ada rumus. Jadi kamu kena kira 1 bulan demi 1 bulan Jadi kalau kamu masih tidak faham pembezaan kadar faedah atas paki dengan kadar faedah sama rata. Jadi kamu boleh rujuk balik video Cikgu Ko. Cikgu Ko ada buat satu video macam mana buat bandingan antara kadar faedah atas paki dengan kadar faedah sama rata Jadi pertama kita cari bulan pertama dulu Jadi kadar faedah masih kekal 7% setahun dan jumlah pinjaman masih kekal RM40,000 Jadi kita kira faedah bagi bulan pertama. Jadi kamu boleh tulis macam ini untuk kira faedah bagi bulan pertama. Iaitu prinsipal pinjaman dia iaitu RM40,000. Taruh dengan kadar faedah setahun iaitu 7%. Lepas itu taruh dengan 1/12. Ingat taruh dengan 1/12 ini maksudnya ialah bahagi dengan 12. Kenapa mesti bahagi dengan 12? Sebab kadar faedah ini tadi saya cakap dia ialah 7% untuk setahun. Bukan 1 bulan Kalau kita nak kira faedah bagi 1 bulan sahaja, jadi kita kena bahagi dengan 12 supaya kita boleh dapat kira faedah yang dia kena bayar bagi 1 bulan sahaja. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 40,000 taruh dengan pecahan 7%, taruh lagi pecahan 1/12. Jadi sama dengan 700/3 kamu boleh tekan perpuluhan jawapan ialah 233.33. Jadi kita ambil jawapan 2 tempat perpuluhan dan ini ialah 3, betul? Kurang daripada 5, maksudnya tak perlu pindah 1 ke depan Jadi maksudnya kamu ambil jawapan perpuluhan 33. Jadi di sini kamu tulis jawapan RM 233.33. Maksudnya ini ialah faedah yang dia kena bayar bagi bulan pertama. Jadi seterusnya kamu kena cari jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama. Ingat pada akhir bulan pertama jumlah pinjaman dia bukan RM40,000 sebab kamu kena campur faedah dia.
Prinsipal pinjaman dia 40.000 campur dengan faedah pada bulan pertama. Itulah ialah jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama. Jadi kamu boleh tulis jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama adalah sama dengan RM40.000. Tambah lagi faedah pada bulan pertama itu 233.33. Jadi sama dengan berapa? Ini boleh tekan kalkulator. 40.000 tambah lagi 233.33. Jawapan ialah 4023.33. Jadi di sini kamu boleh tulis RM 4023.33. Jadi ini ialah jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama. Lepas itu dia ada buat bayaran insurans bulanan, betul? Yang itu RM900. Selepas dia buat bayaran insurans bulanan yang itu RM900, dia berapa pagi lagi dia masih hutang kepada bank? Itu yang kamu kena carilah. Jadi kamu boleh tulis pagi selepas insurans bulanan pertama adalah sama dengan 4023.33 tolak bayaran insurans bulanan dia iaitu RM900. Jadi apakah jawapan dia? Boleh tekan kalkulator. Okay, 4023.33 tolak dengan 900. Jadi jawapan ialah 39.333.33. Jadi kamu sini boleh tulis RM 39.333.33. Maksudnya ini yang pagi dia masih hutang kepada bank dan pagi ini akan bawa kepada bulan yang kedua. Jadi kamu boleh mula kira bulan kedua. Dan ingat, apakah faedah pada bulan yang kedua? Kamu mesti ambil pagi pada bulan pertama itu masuk kepada bulan yang kedua. Lepas itu kira faedah dia. Jadi faedah bagi bulan kedua adalah sama dengan 39.333.33. Taruh lagi kata faedah 7/100. Lepas itu taruh lagi 1/12 jangan lupa. Jadi cuba tekan 39.333.33. Taruh dengan pecahan 7/100. Taruh lagi pecahan 1/12. Di jawapan ialah 229.44. Jadi ambil 2 tempat perpuluhan juga. Jadi kamu sini boleh tulis RM 229.44. Jadi sama dengan bulan pertama, kamu kena kira jumlah pinjaman pada akhir bulan kedua. Maksudnya jumlah yang dia masih hutang kepada bank tambah lagi faedah bagi bulan yang kedua lah. Itu ialah jumlah pinjaman pada akhir bulan kedua. Di sini kamu boleh tulis 39.333.33 campur lagi faedah bulan yang kedua iaitu 229.44. Sama dengan berapa? Boleh tekan kalkulator. 39.333.33 tambah lagi 229.44. Jawapan ialah 39.562.77. Jadi kamu tulis jawapan di sini RM 39.562.77. Maksudnya ini jumlah pinjaman pada akhir bulan kedua. Jadi sama juga kamu kena cari pagi selepas insurans bulan kedua. Sebab dia ada bayar RM900 kan setiap bulan. Jadi kamu pakai nilai ini jumlah pinjaman bulan kedua iaitu 39.562.77 tolak dengan insurans bulanan dia iaitu RM900. Jadi berapa pagi dia masih hutang kepada bank? Boleh tekan kalkulator. 39.562.77 tolak dengan 900. Jawapan ialah 38.662.77. Okey. Di sini kamu boleh tulis RM 38.662.77. Maksudnya ini pagi yang dia masih hutang kepada bank lah. Dan pagi ini kamu kena bawa kepada bulan yang ketiga. Jadi sama juga pada bulan yang ketiga, kamu kena kira faedah bagi bulan ketiga. Yaitu kamu guna nilai pagi pada bulan yang kedua itu, yaitu 38.662.77. Taruh lagi 7/100 kata faedah. Lepas itu taruh dengan 1/12. Jadi boleh tekan kalkulator cari jawapan dia. 38.662.77 taruh dengan pecahan 7/100. Taruh lagi pecahan 1/12. Jawapan ialah 225.53. Ambil 2 tempat perpuluhan juga. Tak ini tidak lebih 5. Jadi tak perlu pindah 1 ke depan. Jadi jawapan sini kamu tulis RM 225.53. Jadi maksudnya ini ialah faedah bagi bulan yang ketiga. Jadi jawapan sampai sini sudah cukup. Jadi mungkin ada pelajar tanya, cikgu kenapa bulan ketiga tak perlu cari ini jumlah pinjaman dengan pagi selepas insurans bulan kedua? Jadi kita tengok balik lagi soalan. Apakah soalan minta? Soalan minta apa?
Jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Cik Vivian bagi 3 bulan pertama. Ada nampak soalan ini? Jadi apakah soalan yang nak minta ialah faedah? Maksudnya kita cari sampai faedah bagi bulan ketiga sudah cukup lah. Jadi yang seterusnya tak perlu cari pun tidak apa. Sebab maklumat yang seterusnya tidak diminta oleh soalan. Jadi kita boleh cari ya faedah atas baki bagi 3 bulan pertama. Maksudnya kita campur faedah bagi ketiga 3 bulan yang tadi kita kira. Iaitu pada bulan ketiga 225.53. Okay. Lepas tu pada bulan yang kedua ialah ini 229.44. Dan pada bulan yang pertama ialah faedah ini iaitu 233.33. Maksudnya kita campur ketiga-tiga faedah inilah. Jadi sama dengan faedah bulan pertama 233.33. Campur lagi faedah bulan yang kedua iaitu 229.44. Tambah lagi faedah bagi bulan ketiga iaitu 225.53. Jadi kita boleh tekan kalkulator, boleh dapat jawapan jumlah faedah bagi faedah atas baki untuk 3 bulan pertama. Jadi tekan kalkulator 233.33 tambah lagi 229.44 tambah lagi 225.53. Jadi jawapan ialah 688.3.10 Kamu boleh ambil perpuluhan dia iaitu 688.3. Jawapan kamu kena tulis 688.30. Ingat ada kosong sebab bagi unit ringgit Malaysia mesti ada 2 tempat perpuluhan. Kalau kamu hanya tulis perpuluhan 3, jawapan dia akan bagi salah. Ingat bagi ringgit Malaysia mesti ada 2 tempat perpuluhan. Jadi ini ialah jawapan untuk soalan 6C Jadi seterusnya kita tengok soalan 6D. Bandingkan jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Cik Vivian bagi kadar faedah sama rata dan kadar faedah atas baki untuk tempoh 3 bulan. Maksudnya soalan ini nak kamu buat bandingan antara kadar faedah sama rata dengan kadar faedah atas baki untuk tempoh 3 bulan. Jadi bagi kadar faedah atas baki untuk tempoh 3 bulan tadi kita sudah carikan untuk C sini, betul? Tapi bagi kadar faedah sama rata untuk 3 bulan pertama ini tadi kita belum cari lagi Maksudnya kita kena cari ini dulu baru kita boleh buat bandingan Jadi kamu boleh rujuk jawapan 6A dan 4B tadi. Dan kamu dapati bahawa tadi kita tidak cari faedah bagi kadar faedah sama rata untuk setiap bulan, betul? Kita hanya cari jumlah bayaran balik pinjaman dengan bayaran insurans bulanan sahaja. Kita tidak cari faedah untuk setiap bulan bagi kadar faedah sama rata. Sebenarnya faedah setiap bulan bagi kadar faedah sama rata adalah sama dengan faedah bulan pertama bagi kadar faedah atas baki. Jadi kamu boleh buat nota di sini Faedah setiap bulan bagi kadar faedah sama rata adalah sama dengan faedah bulan pertama bagi kadar faedah atas baki. Maksudnya nilai ini adalah sama dengan faedah setiap bulan bagi kadar faedah sama rata. Maksudnya bagi kadar faedah sama rata, Cik Vivian dia kena bayar nilai faedah ini setiap bulan selama 60 bulan ini Okey, jadi kita sudah tahu faedah bagi kadar faedah sama rata untuk setiap bulan ialah 233.33. Jadi kita nak kira 3 bulan pertama, jadi kita kena taruh dengan 3 lah. Jadi boleh tekan kalkulator apakah jawapan dia. Jadi 233.33 taruh dengan 3, jadi jawapan ialah 69999/100. Kamu boleh tekan perpuluhan dia, iaitu 699.99. Jadi kamu boleh tulis jawapan di sini RM 699.99. Maksudnya hampir RM700 lah untuk bayaran faedah bagi kadar faedah sama rata bagi 3 bulan pertama. Jadi kamu boleh buat bandingan kadar faedah sama rata untuk 3 bulan pertama dengan kadar faedah atas baki untuk 3 bulan pertama. Kamu boleh bandingkan dengan nilai dia. Jadi bagi kadar faedah sama rata ialah 699.99 untuk 3 bulan pertama. Dan bagi kadar faedah atas baki untuk 3 bulan pertama, faedah dia ialah 688.30. Jadi mana satu lebih tinggi sangat jelaskan. Memang faedah atas baki lebih rendah dan kadar faedah sama rata adalah lebih tinggi. Jadi kamu boleh tulis jawapan bandingan di sini. Jadi kamu boleh tulis jawapan macam ini. Cik Vivian bayar faedah RM688.30 bagi kadar faedah atas baki untuk 3 bulan pertama. Manakala dia kena bayar faedah RM699.99 bagi kadar faedah sama rata untuk 3 bulan pertama.
Jadi jawaban ini ya sudah jawab soalan 6D, yaitu buat bandingan antara dua faedah bagi tempo 3 bulan ya. Jadi sudah selesai ya untuk soalan 6D. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka lonceng di tepi ya. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya, oke? Bye-bye.